Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sekali lagi berjumpa pada program advokasi ilmuwan Majlis Profesor Negara bersama dengan Utusan Malaysia dan Radio Television Malaysia. Dan kita terbang ke Bumi Kenyalang pada hari ini untuk bersama-sama dengan warga Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS yang berada di hadapan kita. Bagi tepukan. Sebagai pembukaan YB Dato', pencapaian Sarawak sejak pembentukan Malaysia 53 tahun dulu. Sejak Sarawak dimasukkan dalam persekutuan Malaysia pada 1963. Apakah pencapaian Sarawak sejak pembentukan sejak 53 tahun dahulu, Dato'? Okay. Terima kasih, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mencapai 53 tahun, lebih kurang 53 tahun kemerdekaan. Memang dalam jangka masa 53 tahun ini, kalau kita katakan tidak ada pembangunan, tidak ada perubahan, salah juga. Nak katakan kita sudah cukup sejahtera, puas hati, tidak ada apa-apa nak diharapkan lagi, silap juga, salah juga. Jadi memang kita mengakui bahawa 53 tahun ini Sarawak telah melihat satu perubahan yang amat ketara sekali daripada keadaan, sama ada dari segi politik, sama ada dari segi pembangunan, sama ada daripada human capital ataupun insan. Karena dari segi, saya tidak mahu nak masuk ke dalam detail statistik, tapi kita menggunakan panca indera sahaja. Sama baiknya di Kuching, baiknya di Sibu, di Miri, di Bintulu, kita dapat lihat bahawa dalam jangka masa 50 tahun ini memang banyak perubahan. Pembangunan rumah-rumah, bangunan-bangunan naik, jumlah kereta yang meningkat. Dan selain daripada itu, masuk ke kawasan luar bandar, baiknya elektrik, baiknya air bersih, baiknya perhubungan, semuanya ada nampak ketara. Kawasan ini pun kalau kita anggap kawasan UNIMAS ini adalah satu hutan belantara dulu dalam tahun 60-an, 70-an. Tapi pada hari ini adalah satu bandar. Ini boleh kita anggap sebagai banyak perubahan. Dari segi human capital ataupun daripada manusia, pencapaian manusia. Kalau dahulu tahun 60-an apabila kita mencapai kemerdekaan bersama-sama dengan negeri-negeri di Semenanjung dan Sabah, jumlah graduan, sama ada lawyers, doctors, memang boleh kita anggap, boleh kita kira menggunakan jari. Peguam pada masa itu beberapa orang saja. Tapi pada hari ini sudah menjangkau jumlah yang begitu ramai. Jadi saya melihat ini adalah satu perubahan yang menjurus kepada kebaikan. Tapi bukan berarti bahawa kita tidak memerlukan lagi. Kerana kita sudah puas hati. Oleh kerana negeri Sarawak dari segi land mass dia besar, sama besar dengan Semenanjung Malaysia, hampir lebih kurang. Jadi banyak kawasan-kawasan di pedalaman yang masih memerlukan kemudahan dan perubahan pembangunan. Lebih kurang begitulah. Terima kasih. Tapi saya kagum dengan Bandar Kuching. Sudah lama, lebih kurang 5 tahun lebih saya tidak datang ke Bandar Kuching. Saya melihat Bandar Kuching begitu bersih sekali. Sungguh nyaman lah. Orang kata. Jadi, Dr. Jenevi, bagaimana Doktor melihat pencapaian di bawah Ketua Menteri sendiri, Tan Sri Dato' Amar Haji Anan Satim, sejak beliau mengambil alih jawatan? Jadi kalau mungkin boleh tengok secara lebih, orang kata secara lebih fokus lah. Dalam satu program Bicara Wara TV, sebelum beliau dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak, saya telah mengajukan satu soalan yang besar. Mampukah Tan Sri Adnan mengisi kasut besar yang ditinggalkan oleh Pehin Sri? Dan mampukah beliau keluar daripada bayangan besar dan panjang? Bayangan Pehin Sri. Jadi sesudah sekitar 2 tahun beliau menerajui kepimpinan negeri Sarawak, saya tidak teragak-agak untuk mengatakan beliau bukan saja berupaya untuk mengisi kasut besar itu, tetapi telah berupaya untuk
menggilap kasut itu dengan lebih cemerlang lagi, lebih hebat lagi, berkilat lagi dengan langkah yang begitu bergaya. Dan mampu untuk keluar dengan begitu yakin. Ini boleh kita lihat bagaimana tindak tanduk, kenyataan, dasar, keputusan yang telah dirumuskan dan diambil oleh beliau. Sehingga melonjakkan dari segi populariti beliau, ranking. Kalau ikut hasil kajian Merdeka Center pada bulan April yang lepas, sokongan untuk Tan Sri Adnan berada dalam paras 74%. Dan Majlis Profesor Negara juga menjalankan kajian pada bulan Oktober. Dan hasil kajian yang meliputi seluruh etnik di Sarawak, dari Kuching sampai ke Lawas, ternyata kedudukan beliau semakin mengukuh, semakin hebat, semakin kuat. Dan kalau dalam bidang bursa saham, saya boleh katakan beliau berada dalam melantun ke papan atas, papan utama, dan dapat satu blue chip lah. Dan ini saya fikir bukan begitu saya, yes. Ini adalah hasil daripada kenyataan, rumusan dasar dan langkah-langkah strategik yang begitu serasi dengan kehendak rakyat. Setakat ini beliau telah kemukakan sekitar 50 langkah yang berpaksikan kesejahteraan rakyat meliputi pelbagai bidang. Dan kita boleh katakan dan diterima baik oleh rakyat. Dan satu daripada langkah awal, tindakan awal beliau ialah mengatakan beliau tidak akan membenarkan anak-anak beliau untuk memohon projek, memohon tanah di Sarawak. Dan saya fikir ini satu langkah yang tepat, kerana salah satu daripada faktor yang menyebabkan seorang pemimpin itu dibenci oleh rakyat ialah mengamalkan rasuah, salah guna kuasa, mementingkan kroni dan sebagainya. Dan beliau telah cuba memperbetulkan ini semua, dan ternyata daripada sekitar 50 langkah itu rakyat Sarawak faham dan mengerti. Dan saya fikir untuk pilihan raya akan datang, kita akan dapat lihat sesuatu yang positif. Ya, saya rasa saya boleh mengesahkan apa yang Doktor cakap tadi, bahawa kita melihat bahawa imej beliau cukup cemerlang lah apabila beliau menyatakan tentang ketegasan beliau tu untuk memerangi pembalak haram dan sebagainya. Lebih lagi kalau menuntut autonomi ni yang mungkin Profesor saya akan tanya tentang Profesor. Profesor sebagai seorang pakar perlembagaan, walaupun bukan orang Sarawak, tapi Profesor banyak mendalami tentang soal perlembagaan dan sebagainya. Satu daripada isu yang diperjuangkan oleh Ketua Menteri baru iaitu Tan Sri Adnan Satim ialah tentang soal otonomi. Walaupun istilah otonomi ini negatif lah. Otonomi ini kalau kita nak otonomi, makna dia sesuatu macam kita nak berperang. Tetapi beliau memperjuangkan tentang soal otonomi untuk Sarawak dari segi perlembagaan. Ya, ada yang mengatakan bahawa kuasa Sarawak dan kuasa persekutuan adalah setara. Dia panggil partnering, berkongsi ataupun setara. Jadi apakah hak-hak Sarawak lah dari segi perlembagaan berbanding dengan persekutuan itu sendiri dalam hal ini? Jadi boleh terangkan sikit. Terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunimas. Berbalik kepada perlembagaan, kita menerima prinsip bahawa perlembagaan persekutuan itu adalah undang-undang tertinggi, dan di Sarawak ini kita juga mempunyai perlembagaan bagi negeri Sarawak. Kita juga meninjau sejarah, sebab pembinaan persekutuan ini yang kemudian yang asalnya daripada tanah Melayu dan dipinda menjadi Malaysia namanya, ia berasaskan kepada negosiasi-negosiasi politik yang memulakan. Dia mengambil masa lebih kurang 2,5 tahun saja. Negosiasi politik itu mungkin agak pendek juga untuk berbincang tentang di mana letaknya Sarawak dan Sabah dan Singapura pada masa itu dalam pembinaan negara Malaysia. Dalam perbincangan-perbincangan tersebut, pelbagai perkara telah dibincangkan, dan saya mahu tegaskan bahawa pada awal perbincangan itu, Sabah, Sarawak dan Singapura juga mahukan penubuhan satu perlembagaan baharu, memasukkan perjanjian 1957
membina satu perlembagaan baru. Tetapi ini telah ditolak oleh Suruhanjaya Kobok. Suruhanjaya Kobok kata cukuplah untuk kita memasukkan peruntukan-peruntukan berkaitan Sabah, Sarawak dan Singapura itu ke dalam peruntukan perlembagaan yang sedia ada. Jadi di sini kalau kita nak kata adakah Sarawak itu setara atau sama dengan perlembagaan, dengan persekutuan, saya tidak fikir begitulah. Sebab Sarawak dan negeri-negeri lain itu adalah komponen-komponen yang membentuk persekutuan, yang mana rujukan terakhirnya ialah perlembagaan persekutuan. Bercakap tentang autonomi ini, saya percaya kelebihan-kelebihan telah diberikan dengan pindaan-pindaan kepada perlembagaan itu kepada negeri Sabah, Sarawak. Jadi apa yang kita maklum juga, peruntukan-peruntukan perlembagaan itu memberikan kelebihan-kelebihan tersebut dengan janji persekutuan dalam pembentukan Malaysia itu untuk menghormati segala peruntukan yang ada. Kalau bercakap tentang autonomi juga, peringatan telah diberikan oleh Tuanku Abdul Rahman semasa pembentukan Tanah Melayu 1957 bahawa dalam pembentukan sebuah persekutuan itu kita tidak mahukan competitive federalism. Supaya negeri-negeri ini tidak dalam menandingi persekutuan dan meletakkan strong centralized government. Maknanya pujukan terma perjanjian semasa 1957 itu ialah strong centralized government. Tapi apabila kita membentuk Malaysia, Sabah dan Sarawak, dalam konteks ini saya tidak sebut Singapura lah, diberikan satu kelebihan dan pindaan itu telah dibuat ke dalam perlembagaan persekutuan. Jadi inilah kelebihan yang ada pada Sarawak dan Sabah. Bagi negeri Sabah ini saya fikir dua perkataan yang kadang-kadang kita susah untuk imbang. Dan mana-mana negeri dalam persekutuan pun, iaitu cinta dan kesetiaan. Between love and loyalty. It's always a polemic. Dia menjadi polemik. Cinta kita pada Sarawak. Kalau saya orang Kelantan, cinta saya pada negeri Kelantan. Dan kesetiaan saya kepada persekutuan. Jadi dua perkara ini kadang-kadang kita overlook. Cinta kita lebih kepada negeri, tapi setia kita kepada persekutuan. Ini yang kita perlu lihat kepada integrasi nasional. Apa yang integrasi yang nasional dalam sebuah negara federalisme seperti Malaysia dengan dua standard. Contoh negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu, negeri-negeri di sini Singapura, Sabah dan Sarawak, kita mempunyai lebih kurang dua standard lah. Satu, penciptaan perlembagaan semasa 1957 dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Jadi untuk Sabah dan Sarawak, cinta dan kesetiaan itu sangat penting. Di mana loyalty kepada federal government is also a requirement. Mestilah satu perkara yang sangat penting. Dan saya percaya orang-orang Sarawak dan juga undang-undang negeri Sarawak, tuntutan-tuntutan pentadbiran bagi negeri Sarawak sangat menghormati kesetiaan kepada persekutuan. Itulah dalam sebuah kehidupan negara federalisme ini yang dijamin dalam peruntukan perlembagaan itu, kita mementingkan nation building. Di mana hala tuju perlembagaan kita dalam menentukan kelebihan-kelebihan tertentu kepada negeri-negeri tertentu. Saya mungkin bercakap secara umum, kalaulah Sarawak mahukan kelebihan itu, negeri-negeri lain juga mungkin mahu. Cuma penyuaraan itu mungkin bagi negeri Sarawak merasakan lebih kepada penyuaraan untuk pentadbiran itu kerana merasakan kelebihan yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Jadi kita tidak nafikan perjanjian itu pada tahun 1963 itu telah memberikan sedikit kelebihan kepada negeri Sarawak. Tapi pokok pangkalnya ialah sebagai sebuah negara persekutuan, kita tidak, yang kebimbangan yang ada dalam pembentukan persekutuan ialah competitive federalism. Maksudnya negeri ini compete dengan federal. Bila competition ini berlaku, satu masalah. Ya, okey. Dr. Nielsen, adakah doktor setuju mengapa pentingnya autonomi itu? Jadi boleh jelaskan dalam masa 2 minit sebelum kita berhenti rehat. Ya. Salam sejahtera. Saya rasa sebelum bagi saya peluang untuk menjawab soalan tu pusingan yang kedua. Bahagian yang pertama ni saya nak berbincang sedikit tentang konsep sejahtera yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa Economic Planning Unit di Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan satu laporan untuk satu jangka waktu yang begitu lama, iaitu daripada tahun 2000 hingga 2012, dan laporan itu keluar pada tahun 2013.
di mana mereka mendefinisikan. Saya rasa definisi ini nanti boleh menjadi boleh digunakan untuk perbincangan selanjutnya sama ada oleh Dr. Janiri ataupun Yang Berhormat Datuk dan juga ahli panel seterusnya. Dan definisi yang diberikan tentang kesejahteraan ini, saya baca takut tersilap. Menurut definisi laporan tersebut, kesejahteraan merujuk kepada pelbagai manfaat yang diperolehi dan dinikmati secara langsung atau tidak langsung menyumbang kepada kepuasan hidup individu, keluarga dan juga masyarakat. Dan mereka mewujudkan satu yang dinamakan sebagai Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia, IKRM. Berdasarkan laporan ini, kita dapati bahawa ini di peringkat negara, bukan di peringkat negeri Sarawak. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Jadi apa yang kita lihat di montaj tadi dan juga apa yang disebut oleh pengerusi pada peringkat awal tadi, itu adalah sebenarnya senario yang ada di negeri Sarawak. Dan lebih daripada itu, konsep ini adalah sesuatu yang subjektif dan satu yang relatif. Jadi masing-masing mempunyai pandangan dan juga argument yang boleh dikemukakan. Balik kepada autonomi, dengan keadaan yang ada sekarang ini, elok kita mewujudkan sesuatu kuasa mungkin lebih daripada yang dahulu sekiranya itu boleh membawa kepada kebaikan dan juga pembangunan di peringkat negeri. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh kawan saya tadi, Dr. Janiri, menyatakan bahawa tidak kurang daripada 46 keputusan yang telah dibuat oleh YAB Ketua Menteri dan semua itu adalah menjurus kepada kesejahteraan rakyat Sarawak. Dan saya pasti unsur yang penting di situ yang ingin dilihat menjadi kenyataan oleh pengundi dan juga rakyat Sarawak dan juga di Malaysia secara amnya ialah unsur-unsur autonomi dan juga yang boleh membawa kepada kesejahteraan. Ya, kita rehat dan kita jumpa lagi selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung semula perbincangan kita mengenai tajuk Sudah Sejahterakah Rakyat Sarawak. Jadi, YB, dari segi pembangunan, kita melihat bahawa masih lagi berlaku, kalau kita tengok di kawasan-kawasan luar bandar, masih lagi ketinggalan berbanding dengan, kalau kita buat pembandingan dengan Semenanjung. Jadi, baru-baru ni, Ketua Menteri telah pergi menemui Yang Berhormat Perdana Menteri untuk bincangkan tentang soal proses penurunan kuasa, iaitu administrative empowerment to state government. Jadi ada dalam 3 perkara, 1 perkara telah disetujui, iaitu 13 perkara yang melibatkan pentadbiran negeri dan juga soal-soal yang mana sebelum ini menjadi masalah. Jadi boleh Datuk terangkan tentang soal ini, yang mana kaitannya dengan rakyat Sarawak secara langsung. Ya. Terima kasih Datuk. Memang itu adalah satu daripada perkara yang banyak diungkit-ungkitkan baru-baru ini berkenaan dengan penurunan kuasa dan juga autonomi lah. Memang kita berasa bangga sekali melihat seorang Ketua Menteri yang prihatin tentang perkara ini. Memang tadi ada dimaklumkan berkenaan dengan autonomi dan sebagainya. Mungkin saya nak sentuh sedikit lah. Sarawak dari segi statusnya masa kita menubuhkan Malaysia, kita boleh lihat bahawa Sarawak ada satu daripada signatory, daripada 4 signatory. Sebab itu yang memberikan sedikit kelebihan. Kalau dia nak dibandingkan bersama-sama dengan negeri-negeri lain, saya melihat mereka bukan signatory kepada perjanjian Malaysia yang ditandatangani. Itu amat penting sekali dalam legal document. Who are the signatories? Kita memang mengetahui bahawa seorang daripada ataupun satu daripada signatories itu sudah keluar. Tinggal 3. Dan ini yang memberi kelebihan. Dan ini juga termaktub dalam perlembagaan yang ada. Kelebihan-kelebihan. Jadi, through the years, 50 tahun lebih, banyak juga yang kelebihan-kelebihan ini kita dapat melihat centralization of powers kepada Kuala Lumpur. Dan contoh dia ada tu, contoh. Kita lihatlah dalam kita menandatangani perjanjian itu ada 2 perkara yang tidak termasuk dalam federal ataupun state list.
Satu daripadanya adalah berkenaan dengan tourism. Pada masa itu orang tidak tahu lagi tentang tourism, tidak termasuk. Kalau sekiranya satu-satu perkara itu tidak termaktub dalam perjanjian, sepatutnya dia mesti diperundingkan bersama. Tapi kalau kita lihat semuanya diwalap up oleh, bukan diwalap up lah, diambilkan oleh Kuala Lumpur. Satu lagi berkenaan dengan perkara seperti continental shelf, which is very sensitive to us. Karena sebelum kita menandatangani perjanjian Malaysia, memang Sarawak ditadbir sebagai macam sebuah negara. Kita ada continental shelf kita ada hak-hak kita. Tapi apabila di perunding through the years, benda-benda macam ini makin lama makin terhakis. Dan kita tinggal hanya 3 miles from the coast. Di mana apakah jadi kepada hak-hak sumber alam di bawah continental shelf? Karena di luar kawasan Sarawak tu memang besar continental shelf dia. Sebab itu antara perkara yang boleh kita anggap sebagai perkara yang rumit perlu diperundingkan, dan kita tidak mahu hak-hak negeri terhakis macam itu. Dan selain daripada itu, kita memang berusahalah. Kita tidak melihat ini sebagai menjurus kepada nak mengeluarkan Sarawak ataupun nak ada pertembungan dengan Kuala Lumpur, tapi kita hanya melihatnya dari segi apakah hak-hak kita di bawah perlembagaan ataupun apa yang kita tanda Contoh dia, YB, semasa perjanjian tersebut ditandatangani baru-baru ini, antara perkara dia ialah 90% guru-guru, contoh dia, haruslah rakyat Sarawak. Jadi adakah itu sesuatu yang wajar dilakukan? Cuma anak Sarawak saja yang menjadi guru di Sarawak ni. Jadi macam mana? Okey. Berkenaan dengan usaha untuk mengembalikan dan memberikan hak-hak sedikit, perundingan sedang dijalankan, dan alhamdulillah kita dapat melihat ada kejayaan sedikit dengan adanya seperti apa yang Datuk beritahu tadi tentang administrative empowerment yang sudah berlaku, dan lepas ini ada perundingan lain berkenaan dengan hak-hak minyak dan sebagainya. Berkenaan dengan guru-guru, secara peribadilah telah dikatakan bahawa dalam jangka masa 3 tahun 90% mestinya daripada Sarawak. Secara peribadi saya mengatakan mungkin terlalu cepat. Mungkin terlalu cepat perkara ini hendak diusahakan, karena yang kita mahu anak-anak kita diberi pendidikan yang baik. Kalau dia cepat-cepat mesti dimasukkan kota ini supaya ia dipenuhi oleh guru-guru daripada Sarawak. Kalau tidak mencukupi ataupun tidak ada guru-guru yang berkebolehan untuk memenuhi kota ini, saya rasa yang rugi anak-anak kita di Sarawak. Sebab itulah kalau dapatnya kita melihat perkara ini dalam rangka bentuk yang lebih holistik. Yang penting sekiranya ada guru-guru di Semenanjung yang betul-betul berjiwa untuk memberi pendidikan, mengajar, tidak salah. Kalau dia lebih kurang tidak mencapai kepada 90%, bagi diri saya memadai. Karena yang lebih penting adalah pendidikan anak-anak. Tapi kita tidak mahu mereka yang datang yang jiwanya tidak mahu mengajar. Kalau dia datang tapi sentiasa mahu membuat permohonan nak pindah balik. Orang macam itu kalau dapatnya kita baiknya guru, baiknya polis, baiknya tentera, hantar baliklah. Hantar balik. Kita mahu mereka yang betul-betul ada jiwa untuk bersama-sama dengan kita. Ya, Dr. Jenery. Saya nak sambung sikit. Boleh. Silakan. Soal tuntutan otonomi Sarawak untuk Sarawak ini begitu menggelegak di Sarawak sekarang. Dan saya fikir ini mungkin ada kaitan dengan persepsi rakyat. Bagaimana sebahagian daripada hak rakyat itu sudah terhakis. Kita perlu ingat kembali, imbas kembali satu kenyataan oleh Temenggung Tun Juga. Tahun 1960-an. Awal pembentukan Malaysia, beliau mengatakan atau mengingatkan lebih tepat, jangan Malaysia ini seperti tebu.
manis di pangkal, tawar di hujung. Adakah Malaysia ini atau Sarawak ini sudah tebunya sudah tawar di hujung? Barangkali bibit-bibit ingatan itu sudah nampak. Sebab itu ada tuntutan begitu kuat. Sarawak, untuk Sarawak kita pergi tengok ke seluruh Sarawak malah ada tuntutan untuk pungutan suara. Tapi saya tidak fikir rakyat Sarawak mau keluar dari Malaysia. Yeah. Yang dituntut ialah bagaimana hak Sarawak itu harus dikembalikan kepada Sarawak. Meliputi pelbagai bidang. Demi kesejahteraan rakyat. Tetapi pada waktu yang sama, kita tidak harus dilihat anti persekutuan, anti semenanjung, anti orang semenanjung dan sebagainya. Kerana kita hidup di bawah bumbung yang sama sebagai satu Malaysia. Kerana kalau Sarawak for Sarawakian, bagaimana akan berlaku kalau Kedah for Kedahan, Selangor for Selangorian, Johor for Johorian. Sayugi ada ingat, di Johor saja ketika ini terdapat sekitar 40,000 anak Sarawak. Jadi kita harus tangani ini dengan bijaksana. Saya fikir melangkah ke hadapan untuk mengukuhkan sebuah negara bangsa dan integrasi nasional adalah dengan melihat bagaimana kita dapat menikmati hasil bumi Malaysia ini bersama. Susah senang bersama. Dan dalam keadaan demikian, ketika kita cuba menuntut untuk mendapat banyak hak, pada waktu yang sama kita harus ingat juga adik-beradik kita yang kurang beruntung di negara ini. Saya fikir dengan cara ini kita akan hidup dalam sebuah negara Malaysia yang lebih sejahtera. Dan tuntutan untuk Sarawak for Sarawakian ini ya dari sudut-sudut tertentu baik. Khususnya dari segi bagaimana yang telah diperjuangkan oleh Ketua Menteri untuk mendapat autonomi dari segi pentadbiran. Kerana hakikatnya justifikasi di sebalik tuntutan otonomi dari segi pentadbiran itu ialah untuk mengurangkan kerenah cekikan birokrasi yang memperlambat menjadi hambat. Cekikan. Menghambat pembangunan, dan dengan adanya satu cara baru ini, mungkin kita dapat mengurangkan cekikan birokrasi itu, kemudian dapat melancarkan lagi pembangunan negara. Sentimen Sarawak untuk Sarawak, saya gemar soalan ini. Ya, mengapa begitu bersemangat orang Sarawak? Boleh terangkan dari segi perspektif akademik lah. Kita jangan ambil perspektif politik, itu keras sangat. Perspektif akademik itu macam mana? Bersemangat dari segi apa tu? Bersemangat. Orang Sarawak kata Sarawak for Sarawakian. Contoh dia, Sarawak untuk orang Sarawak. Sedangkan saya rasa kalau kita tengok dalam persekutuan lah, semangat persekutuan saya rasa itu tidak ada sangat lah. Tidak ada semangat. Mungkin ada semangat negeri sikit lah. Saya orang Kedah, semangat negeri, orang Kelantan dan semangat negeri sikit. Tetapi pada dasarnya sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Syam tadi, semangat persekutuan tu kita harus sayangkan kepada negara, nasionalisme dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa Sarawak ni dia terlalu kuat sangat. Jadi adakah ada pihak-pihak yang meniupkan sentimen-sentimen begitu? Ya, silakan. Susah soalan tu. Ya, Okey, saya nak react kepada Datuk akan jawab sebentar, tapi saya nak dengar dari segi perspektif akademik. Ya. Saya nak react kepada 90% tadi. Secara peribadinya lah. Saya melihat kalau nak dijadikan guru orang Sarawak ni 90%, saya melihat itu satu sentimen parochial yang mungkin tidak baik dari segi integrasi nasional. Jadi apa yang diperlukan ialah untuk mencari sebab ataupun root cause. Mengapa mereka ni bila posting ke Sarawak nak balik ataupun sampai di sini dia gunakan orang kata weapon of the week dia, tak nak mengajar dengan serius dan sebagainya kan. Mesti ada sebab. Jadi itu perlu ditangani. Sebab masalahnya ada juga sekolah-sekolah di luar bandar, hasilnya di kampung saya sendiri, di mana tenaga pengajar ada 100% orang Sarawak. Sarawak. Tapi dari segi performan sangat merisaukan. Jadi perkara seperti ini kita kena lihatlah root cause. Bukan saya menentang, tetapi kurang elok sekiranya nak dijadikan 100% ataupun certain percentage of cikgu tu, pengajar tu, tenaga pengajar tu orang Sarawak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sentimen Sarawak for Sarawakian ini telah bermula lama dulu, tahun 1960-an. Kalau kita baca buku yang ditulis oleh political scientist seperti Michael Lee, Ratnam dan Mill, Margaret Roth dan sebagainya, mereka menceritakan sentimen kenegerian di situ
yang dilaung-laungkan pada tahun 1960-an kerana pada masa itu hubungan di antara negeri dan pusat begitu tegang, khasnya dalam aspek kepimpinan. Jadi pemimpin di negeri Sarawak pada masa itu menggunakan isu slogan Sarawak for Sarawakian. Okey, question, mengapa timbul sekarang after 30 or 40 years? Saya rasa ini ada kaitan dengan politik dan seperti mana yang kita tahu, apabila pusat tu boleh digunakan perkataan goyah. Saya rasa goyah, especially after selepas pilihan raya 2008 dan sebagainya. Jadi mulalah tuntutan-tuntutan seperti ini. Mulanya Sarawak for Sarawakian. And then another step further, referendum. Itu yang tak boleh sebab dalam perjanjian kita tak ada bahagian di negara ini yang berhak keluar daripada persekutuan. Jadi untuk menjawab persoalan tu dia ada kaitan dengan perkembangan politik. Maybe YB Datuk dia lebih boleh memberikan jawapan yang lebih clear tentang sentimen. Dan satu perkara juga, saya tak pasti mengapa diraikan 22 Julai beberapa tahun yang lepas yang dianggap sebagai tarikh yang mirip kepada kemerdekaan negeri Sarawak. Sedangkan kita tidak ada bukti yang kukuh menyatakan bahawa 22 Julai itu adalah tarikh kemerdekaan. Memandangkan pihak British, governor dia masih lagi berada di situ sehingga September 1963. So itu adalah mungkin sebahagian daripada sebab ataupun sentimen yang semakin menjadi-jadi lately dan juga yang membuatkan sentimen Sarawak for Sarawakian, tetapi ia bukan sesuatu yang baru. Okay. Datuk dah tambah. Saya nak tambahkan berkenaan dengan kenapa timbulnya semangat seperti ini. Kita apabila keadaan berubah dalam jangka masa yang panjang, ramai saya lihatnya dari segi pembangunan manusia juga. Apabila kita ramai pelajar-pelajar Sarawak pergi ke Semenanjung, integrasi seperti ini, memang kita mengakui bahawa ramai pelajar-pelajar Sarawak masuk ke universiti-universiti awam di Semenanjung. Kita melihat bagaimana keadaan Kuala Lumpur, North-South Highway, dari sebelah barat, sekarang belah timur semua ada. Bila kita masuk kampung, balik ke Sarawak, keadaan macam ini. Jadi timbul bibit-bibit perasaan tidak berapa puas hati. Sebab itulah yang sedikit sebanyak menyebabkan perasaan sedih, perasaan mungkin dianaktirikan, timbul daripada itu. Kenapa kita jadi begini? Walhal kita tahu sumber asli kita banyak yang membantu. Inilah yang perlu kemungkinannya kepimpinan di pusat perlu tengok, dan inilah yang diperjuangkan sedikit sebanyak oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk supaya dapatnya kembali lebih peruntukan dan juga hak-hak ini supaya dapat membangunkan negeri Sarawak. Karena Sarawak kalau kita lihat sama besar dengan Semenanjung Malaysia. Kalau dibiarkan seperti ini, sampai bila kita nak dapat masuk wifi ke dalam kawasan-kawasan pedalaman ataupun jalan raya masuk. Jadi ini menyebabkan tumbuhnya perasaan. Tapi perasaan kurang puas hati, tapi bukan menjurus kepada mahu keluar. Tapi memang ada dalam Sarawak for Sarawakian tu, saya percaya mungkin ada yang agak ekstrim, yang kita tidak setuju. Memang kita akan bantah, kita akan halang sessionis, kumpulan-kumpulan sessionis ini. Kita tidak setuju, karena kita sudah akur bahawa kita sama-sama dalam Malaysia. Jadi diberi pandangan saya, perkara ini perlu diberi pertimbangan, perhatian oleh pihak Kuala Lumpur dan juga kepimpinan sini. Ya, Dr. Syam, saya rasa perbincangan ini adalah amat penting, panas, dan menjadi sesuatu yang dibincangkan oleh orang Sarawak sendiri. Jadi macam mana? Adakah telah berlaku kelunturan kuasa kepada Sarawak daripada pusat? Persoalan sekarang ini adalah pusat centralized dan decentralized tu. Jadi macam mana tu? Datuk, saya mahu rujuk balik yang berhormat Datuk sebut tadi tentang one out of 3 signatories. Saya fikir tafsiran begini boleh membakar semangat supaya kita tidak suka persekutuan. Saya bimbang tafsiran begini. Suka saya jelaskan bahawa kita dari segi perundangan dan sejarahnya pada tahun 1957 kesemua 9 buah negeri itu menandatangani perjanjian. Dan kita mewakilkan persekutuan. Kita ingat juga Kelantan kata
Kelantan memfailkan kes. Kelantan kata kita tak mahu terikat dengan perjanjian 1963. Ya. Orang Grebel Kelantan ni. Ya. So jadinya kalau kita kata kita asyik membawa satu out of 3, out of 4, saya bimbang. Dari segi perspektif legalnya ia akan menyebabkan sedikit perselisihan faham dalam tafsiran. Keduanya saya lihat dalam centralized powers, strong centralized powers untuk persekutuan itu perlu. Dalam keadaan aman, sejahtera, alhamdulillah. Tapi kalau dalam keadaan yang kita melihat kepada perkara yang mendatangkan kemudaratan, kita kena ingat bahawa keselamatan itu tugas persekutuan. Di sini kita berbalik kepada saya sangat gembira, cinta dan kesetiaan masih ada untuk negeri dan setia untuk persekutuan. Dan saya sebagai penutup untuk perundangan ini, saya fikir undang-undang kita sudah memadai untuk menjaga hubungan kedua-dua negeri dan persekutuan. Wallahualam. Ya, Datuk, saya rasa ini soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat dulu. Kita berhenti rehat dan kita akan jumpa selepas ini. Ya, terima kasih. Kembali kita ke forum advokasi ilmuwan Majlis Profesor Negara yang bertajuk Sudah Sejahterakah Rakyat Sarawak. Jadi soalan saya seterusnya kepada Datuk, luar bandar Sarawak dan kaum minoriti dikatakan masih tertinggal dan miskin. Ya. Jadi apa sebenarnya berlaku? Jadi apa aspirasi rakyat itu sendiri? Adakah mereka mahu melihat perubahan yang akan berlaku dalam masa terdekat, drastik dan sebagainya, pasal dah terlalu lama? Ya. Terima kasih, Datuk. Sarawak mempunyai ramai etnik. Dan di merata-rata tempat, kawasan pun besar. Jadi nak mengatakan bahawa satu-satu kaum itu atau suku-suku kaum itu sudah mencapai tahap-tahap yang tinggi, tidak juga. Ramai yang masih ketinggalan di belakang. Jadi memang seperti juga rakyat Malaysia yang lain, setiap bangsa itu ada aspirasi mereka sendiri, mahu kesejahteraan, mahu perubahan, mahu pembangunan. Dan ini hanya dapat dikecapi dengan adanya kestabilan politik, dengan adanya pembangunan yang dirancang dengan rapi supaya ia dapat masuk ke kawasan-kawasan luar bandar. Ini memang kita mengakui sentiasa berlaku daripada masa selepas kita menubuhkan Malaysia sampai hari ini. Kemungkinannya perlu di-acceleratekan ataupun dipelajukan. Ini hanya adakah projek PEN Highway itu sebut ada salah satu PEN Borneo Highway mestilah definitely dia pernah akan membuat spillover yang baik. Ini berapa tahun dah kita minta. Pada pentadbiran yang lama apabila dibawa no economic of scale, economic of scale. Itulah jawapannya. Tapi alhamdulillah pada kali ini Ketua Menteri kita insist dia mesti dibuatkan. Dan ia akan menjadi satu realiti dan saya percaya spin-off daripada highway ini akan membawa banyak perubahan-perubahan. Tapi itu hanya daripada jalan raya. Kita mau lihat juga dari segi hospital, dari segi perhubungan. Karena anak-anak muda sekarang ini kalau masuk kampung tidak ada wifi dia sudah bising. Jadi perkara-perkara macam itu perlu diperlihatkan karena kita menjurus kepada pembangunan yang kalau dapat sama rata dengan apa yang kita lihat di bandar-bandar besar ataupun tempat-tempat lain. Terima kasih. Dr. Nelson, Sarawak dianggap contoh dari segi hubungan etnik. Hubungan etnik dia ada pelbagai dan mereka adalah bersatu. Apa resepi yang sebenarnya dalam mengekalkan keharmonian di Sarawak ini? Saya sangat setuju apabila dikatakan bahawa kalau nak lihat satu Malaysia di mana tempatnya di Sarawak. Di Sarawak, Itu saya setuju. Mungkin semangat toleransi dan kerjasama di antara etnik yang berbagai di Sarawak ini begitu baik sekali sehingga kan mereka boleh makan bukan cari itulah makan satu bumbung dan sebagainya kan. Saya ingat yang amat berhormat Ketua Menteri dia menyatakan berapa kali tentang kesepaduan masyarakat di Sarawak. Dan kita juga tidak dapat mengedepikan unsur
perkahwinan campur ni, intermarriages yang begitu hebat di antara kumpulan yang berbagai di Sarawak ini. So kalau kita pergi ke kawasan luar bandar, rumah-rumah panjang dan sebagainya ataupun di kampung, kita nampak dalam satu bumbung tu duduk daripada kaum yang berbagai dan juga agama yang berbagai. Itu adalah rahsia. Dan secara ikhlas, saya rasa di Kuching dan di Sarawak secara keseluruhannya memang lebih baik daripada di Semenanjung. So saya rasa tension bila saya dulu belajar di UKM selama 7 tahun. Dan pengalaman tu suatu yang ada yang manis dan ada yang tak manis dari segi hubungan etnik. And walau betapa baik pun dikatakan di sana, dia masih tak dapat lawan apa yang kita ada di Kuching di sini. Dan sebab itulah sokongan begitu kuat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri apabila dia membenarkan misalnya istilah Allah itu digunakan di Sarawak yang telah digunakan sejak saya ingat kalau rekod sejarah dia 17 something oleh penganut agama Kristian. Jadi itu adalah keputusan dan itulah salah satu cara untuk mewujudkan hubungan etnik yang baik di Sarawak. Apakah yang diharapkan oleh rakyat Sarawak sekiranya Barisan Nasional mengekalkan kedudukannya dalam pilihan raya akan datang? Apa harapannya 5 tahun akan datang lah sekiranya kerajaan negeri kekal dengan pemerintahan ini? Saya tidak ragui bahawa BN akan menang, mengukuhkan kedudukannya dengan populariti Ketua Menteri. Saya jangkakan kalau 2011 dulu dalam pilihan raya ke-10, dari segi undi popular berada dalam paras 55%, dan dengan pelbagai perkembangan positif yang ada sekarang, bukan ramalan, berdasarkan pemikiran rasional dan kewarasan akan berlaku sedikit ayunan undi dan mungkin boleh mencecah 60% minimum. 60%. Jadi dengan pengukuhan dari segi mandat, dan ini yang diminta oleh Ketua Menteri, bagi memungkinkan beliau bersuara dengan lebih nyaring, lebih kuat, lebih yakin lagi untuk menterjemahkan segala ideanya. Beliau ada 5 tahun, beliau tidak ada 33 tahun. Jadi dari segi itu, beliau perlu melakukan sesuatu itu dengan pantas. Jadi yang dihasratkan, diinginkan dan diimpikan oleh rakyat Sarawak ialah untuk mewujudkan sebuah negeri idaman. Negeri idaman yang pacuan roda pembangunannya pantas, dari segi infrastruktur, bandar luar bandar dapat keterangkuman dari segi pelbagai etnik yang boleh berdiri sama tinggi dengan etnik lain, dengan mereka di Semenanjung, bandar luar bandar di Sarawak, dan juga dapat menumbuhkan lagi dari segi ekonomi, kerana dengan pertumbuhan ekonomi pesat akan berlaku limpahan dari segi sosiopolitik dan sebagainya. Dan ini kemudian akan pada jangka panjang memungkinkan PBB Barisan Nasional dapat terus berkuasa di Sarawak. Sungguh confident sekali Jadi sebelum saya bertanyakan satu soalan cepu mas, bilakah pilihan raya negeri akan diadakan? Sekarang saya buka soalan kepada para hadirin sekalian. Jadi kita buka 2 soalan daripada para hadirin sekalian. Jadi soalan pertama, siapa yang nak tanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adib bin Harun daripada Fakulti Sains Sosial. Saya ingin bertanyakan soalan kepada para panel. Isu ini nampak tidak begitu popular, tapi bagi saya ianya mungkin agak penting untuk dibincangkan. Kenaan dengan isu penggunaan bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran negeri. Ianya saya lihat bertentangan dengan penggunaan bahasa di urusan pentadbiran persekutuan. Jadi saya ingin bertanyakan kepada para panel apakah kesannya kepada negeri Sarawak kepada urusan pentadbiran, dan mungkin adakah perkasaan penggunaan bahasa Inggeris ini dalam pendidikan di Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman. Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, boleh kita tanya satu lagi soalan, kita kumpul soalannya. Soalan saya macam ni. Kawasan luar bandar biasanya kita lihat menjadi satu fixed deposit kepada pemerintah tiap kali menjelang pilihan raya. Walau bagaimanapun jurang tersebut masih wujud seperti yang telah dibincangkan oleh para panel tadi, dan
jika kita lihat montaj awal tadi, the basics infrastructure still needed by the rural people. And then the same thing juga dengan isu-isu sekolah di luar bandar juga. Dan soalan saya, apakah pendekatan yang paling cepat lagi, baik pihak kerajaan persekutuan ataupun negeri, untuk mempercepatkan lagi basic infrastructure kepada masyarakat luar bandar. Kita harus berterima kasih kepada masyarakat luar bandar juga, sebab all this while become a fixed deposit kepada kerajaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa orang yang paling sesuai sekali menjawab ialah Menteri Muda kita, ya, Datuk. Ya. Ada dua soalan tadi. Satu berkenaan dengan Inggeris sebagai bahasa pengantar, dan satu lagi berkenaan dengan luar bandar. Untuk jawapan yang pertama, bagi saya tidak ada masalah untuk kita mengangkat Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua. Bukan bererti apabila kita mengangkat bahasa Inggeris ini, bahasa pengantar pertama kita ketepikan. Kita masih menerima pakai bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa official, nombor 1. Dan bahasa Inggeris ini, kerana kita melihat keadaan dunia sekarang ini, kalau kita nak rujuk kepada butiran-butiran yang kita mau masuk Google, masuk bahasa Malaysia, mana kita dapat? Sebab itulah amat penting juga untuk rakyat memperkasakan diri ataupun mempelajari bahasa Inggeris ini supaya ia dapat lebih jauh pemandangan dan pemikiran mereka, dan juga dari ini adalah satu knowledge, pendalaman ilmuwan. Bagi saya, berkenaan dengan soalan yang kedua, berkenaan dengan juara. Sebab itulah, kalau kita lihat negeri Sarawak memang agak besar, sama besar dengan satu semenanjung Malaysia. Dan seperti apa yang dinyatakan tadi, jurang perbezaan pembangunan memang agak ketara. Dan selain daripada itu, yang dikatakan tadi tentang Sarawak sebagai fixed deposit. Fixed deposit itu hanya ungkapan sajalah. Tapi memang rakyat Sarawak, terutama sekali yang di luar bandar, memang adalah penyokong kuat Barisan Nasional dan juga kerajaan. Mereka bukan saja kerana terpaksa mengundi, tapi mereka dapat melihat bahawa hanya kerajaan ini yang dapat membawa perubahan. Kalau kita lihatlah. Dan sebab itu juga kerajaan negeri dan juga parti-parti di negeri Sarawak memohon agar peruntukan-peruntukan yang lebih. Karena kita tahu untuk membawa perubahan, kita tidak dapat lari daripada keuangan. Peruntukan yang lebih. Sebab itulah, selain daripada peruntukan yang disalurkan kepada negeri-negeri termasuk Sarawak, Sarawak juga berharap agar penambahan kepada royalty dan sebagainya, supaya dengan adanya jumlah-jumlah yang banyak dalam reserve dia akan dapat mengaturkan. Kita dapat lihat dalam jangka masa 2 tahun ini, kita tidak menunggu kerajaan pusat untuk mengaturkan jambatan. Kita gunakan reserve daripada Sarawak. Dulu-dulu mungkin tidaklah. Tapi ini adalah antara-antara yang boleh kita dapat lihat bahawa kita amat memerlukan peruntukan. Sebab itulah kerajaan negeri dan juga Ketua Menteri ini selalu mohon minta itu, minta ini. Kerana dengan hasrat untuk membangunkan kawasan luar bandar. Secara ringkas, Dr. Syam, mengapa Sarawak ni satu-satunya negeri yang akan menjalankan pilihan raya negerinya yang tersendirilah. Jadi boleh jelaskan dalam setengah minit lah. Sebelum saya buka kepada soalan-soalan cepu mas. Datuk, bila pilihan raya akan diadakan? Datuk, saya nak jawab yang bahasa tadi. Ya, silakan. Bahasa ni saya fikir, bahasa itu jiwa bangsa. Kalau kita tidak mengekalkan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, kita akan menghadapi satu masalah konflik. Apa yang berlaku di peringkat nasional, yang bahasa Inggeris kadang-kadang dijadikan bahasa pengantar, kemudiannya kita mempunyai sekolah-sekolah vernacular, dan ini menjadi punca pada permasalahan dalam penggunaan bahasa Melayu. Jadi saya fikir,
Melihat kepada perlembagaan dan integrasi nasional, saya fikir hanya satu bahasa lebih baik untuk kita membentuk integrasi nasional yang lebih baik. Memperkasa bahasa Inggeris, saya fikir kita boleh lakukan di mana-mana sebagai komunikasi, bahasa komunikasi. Tapi bahasa ofisialnya, bahasa kebangsaannya, saya fikir ia tetap satu. Dan saya secara mengikut peruntukan perlembagaan, saya fikir walaupun ada perjanjiannya dahulu untuk dengan Sabah Sarawak tentang bahasa ini, kita sesuatu perkara yang kita perlu lihat balik. Bukan bahasa Melayu itu boleh pergi ke persada dunia. Kalau kita menulis banyak-banyak kan, Dr. Nelson, kita boleh pergi kepada persada dunia. Dan kita bangga sebagai identitinya. Identiti bangsa Malaysia yang berbahasa Melayu. Waktu itu, Ketua Menteri Sarawak membuat keputusan untuk tidak mengadakan pilihan raya serentak dengan Parlimen pada tahun 1978. Itu disebabkan oleh faktor dalaman politik negeri Sarawak itu sendiri. Dan sejak itu, tempoh dia itu sentiasa berbeza. Dan ini ditambah pula dengan krisis politik pada tahun 1984 dan 87 ya, maaf. Jadi tarikh itu terlalu jauh untuk seperti yang berlaku di Sabah. Akhirnya mereka dapat selarikan tarikh tersebut. Dan tambahan kepada soalan tadi, hubungan etnik itu, dalam politik orang melihat isu etnik sebagai easy issue kerana ia mempunyai kuasa emosi yang kuat kepada pengundi. Dan orang politik suka menggunakan isu-isu etnik. Kita di Sarawak bernasib baik kerana kita tak ada parti yang betul-betul kuat memperjuangkan isu-isu etnik seperti mana yang terdapat di Semenanjung. Jadi sebahagian besar daripada parti politik, kalau kita melihat perlembagaan mereka di negeri Sarawak, termasuk PBB sendiri, adalah multi-etnik, multiracial. Dan itu secara tidak langsung dapat moderate sentimen etnik yang kuat di kalangan kaum yang bagai. So at the end, mereka terpaksa duduk di bawah satu bumbung politik, sebuah kerajaan dan sebagainya. Itu nota kaki lah, tambahan. Nota kaki, okey. Soalan terakhir saya sebagaimana saya tanya tadi, cepu emas 3 orang Sarawak. Pada pandangan Datuk, bilakah pilihan raya negeri akan diadakan? Terima kasih. Ramalan. Datuk. Hak ini hanyalah dipegang oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri lah. Tapi kita boleh dapat melihat, tidak salah untuk kita membuat ramalan-ramalan sendiri, berpandukan kepada apa yang dilakukan di bawah. Jadi kalau kita lihat program-program untuk membuat rakyat ni supaya to have that feel good feeling. Banyaklah program-program yang dibuat di bawah, antaranya adalah Sejiwa Senada dan program-program yang lain. Dan kalau kita ambil kira juga hari Chinese New Year ataupun Tahun Baru Cina, dan kita tidak dapat lari lah kerana tarikh yang akhir je adalah 20 hari bulan Jun. 5 tahun 5 tahun dia tamat tempoh 20 hari bulan Jun. Jadi dia sebelum 20 hari bulan Jun. Kalau kita nak buat terlalu akhir pun tidak dapat juga. Kalau ada timbul isu-isu yang besar, kita bila dapat ribet. tarikh itu? Saya nak jadi tahu saya tarikh anggap kemungkinan tarikh dia adalah pada awal bulan April. Awal bulan April. Ya, Dr. Juneri. Saya tak ada crystal ball. Saya bukan peramal. Saya bukan bomoh. Kalau 2011 dulu, penamaan calon 6 April. Pilihan raya 16 April. Okey. Berdasarkan perkembangan semasa, termasuk program besar. Ini petanda yang paling besar untuk pilihan raya Sarawak, iaitu Sejiwa Senada. Yang sepatutnya berakhir pada awal Mac, telah dianjakkan ke 20 Mac yang terakhir. Jadi mengambil kira semua faktor, semua segi, semua perkembangan semasa, YB Karim sudah kura-kura dalam perahu. Dan cuba mengelak. Agakkan saya. Saudara-saudari harus belanjakan saya kalau tepat. Penamaan calon barangkali 18 April. Dan pilihan raya 29 April. 29 April? Akhir April Awal April, akhir April. Okey, Dr. Nelson. Saya tak boleh buat ramalan lah. Cuma yang pasti ialah sebelum 20 Jun. Itu pun ramalan itu taklah jauh sangat salah. Tapi satu fakta yang saya nak bangkitkan di sini ialah
pada kebiasaannya orang akan mengadakan tahap pilihan raya itu awal, 8 bulan, 9 bulan. Sebelum. Ya. Kerana dalam masa tersebut, apa sahaja boleh berlaku. Ya. Dan apabila ianya diadakan pada peringkat yang sangat akhir, itu menunjukkan keyakinan. The level of confidence of winning the election is very high. Saya rasa itu yang ada pada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Itu tambahan dia lah. Ya, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selama sejam kita telah membincangkan satu topik yang saya rasa yang saya rasa cukup penting untuk kita ulas. Sudah sejahterakah rakyat Sarawak? Kita telah mendengar pembincangan ulasan yang telah diberikan oleh 4 orang ahli panel kita yang terdiri daripada, kita bagi tepukan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Karim, Menteri Muda Pembangunan Belia dan Menteri Muda Perumahan Sarawak, Dr. Jennery Amir selaku pensyarah di UNIMAS, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Syam Rahayu, pakar perlembagaan dari UIA, dan juga Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Nelson Ilan Mersat dari UNIMAS. Jadi dengan itu kita sudahi program advokasi ilmuwan Majlis Profesor Negara bersama Utusan Malaysia dan Radio Television Malaysia bersama dengan Universiti Malaysia Sarawak pada kali ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.